Okay, Assalamualaikum. Boleh nampak tak skrin saya? Razif okey tak? Dengar suara okey? Okey, okey. Okey, Tengah Alhamdulillah. jelas. So, kita boleh mulalah kot Okey, Alhamdulillah. Kita nak tutup ni. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kepada Profesor Madya, Doktor, Tuan-Puan, Pensyarah, pelajar yang join program ini, seterusnya kepada semua warga UiTM. Saya Azliza Muhammad Ali, pensyarah daripada Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Media, merangkap moderator pada hari ini. Sebelum kita mulakan program kita ni, adalah lebih baik kita bacakan umur kitab bagi mendapat keberkatan program ini. Al-Fatihah. Okey, Alamin. Sebelum hari ini kita akan ada sesi perkongsian berkenaan dengan Artificial Intelligence. Tajuk sesi ini adalah Redefining Education, Embracing Artificial Intelligence for Enhanced Learning. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian ini, saya ingin memperkenalkan grup kami yang baru dikukuhkan di bawah CIDL, itu Collaborative Group Artificial Intelligence. Saya adalah fellow kepada grup ini dan terdapat 6 ahli dalam grup ini, iaitu PM Dr. Syuzlina, Dr. Sofi Anita, Dr. Sharifah Lila, teknologis Noziatul Hamimah, Puan Siti Nur Kamalia dan juga penceramah kita pada hari ini Encik Muhammad Razif. Okay, kita ada banyak program berkenaan dengan CG ni, CG AI ni, dan ini adalah yang sesi yang pertama. Untuk makluman semua, kesemua ahli AI ini adalah daripada grup RIG Intelligence Systems. Okay, Research Initiative Intelligence System. Sekiranya ada yang berminat untuk berkolaborasi berkenaan dengan AI, Intelligence System, boleh scan di sini. Kita ada maklumat berkenaan dengan RIGIS ni, dan kita juga ada TikTok, sikit-sikit video on AI application. Konten tak banyak lagi, tapi insyaAllah soon akan banyak lah. Okay, boleh scan dekat sini untuk join TikTok dan juga mendapat informasi yang lebih lanjut berkenaan RIG kami. Okey, sebelum kita mula, Cik Razif share dia punya perkongsian berkenaan dengan redefining education on AI. Saya nak tunjukkan satu video. Sekejap, Okey. One of the many concerns about artificial intelligence is its potential to help students cheat, but can it fool a teacher? NBC News digital reporter Andrew Stern put his old high school teacher to the test with surprising results. This is something I know the students are talking about. It's something faculty are talking about. I think it's opening doors to dangerous terrain. So I had an idea. What if we called up my
favorite high school teacher and put him to the test. We designed an experiment to see whether or not he could spot an AI cheater. So here's what we came up with. Toppich would give 9 of his students a day to write a politics essay. I'd choose some of them to cheat, but Toppich wouldn't know how many. Without knowing who wrote what, Toppich would grade all the essays and guess which were by the AI cheaters. Do you think that you're going to be able to spot which of your students I select to use ChatGPT? I'm going in relatively confident that I'll be able to pick the students up. All right, let's get our contestants on to spot a cheater. How many of you have heard of ChatGPT? We've all heard of it, and probably all of us have used it at some point. Do you think of ChatGPT as cheating? I feel like it is cheating because like it's defeating the purpose of the assignment, which is to strengthen you like as a student, especially if it's like your writing stuff. I think it's cheating. Like, Yeah. it's like using a calculator to create an English paper. Are there those of you that want to be in the cheater subset? Oh, wow, everybody wants to cheat on it. How confident are you that you've picked the cheaters out of the bunch? On a scale of 1 to 10, I'm probably at about a 3. Front end, I would have probably said I would have had a confidence level of probably a 9. But yeah, I'm not feeling that great. All right, let's get into it. How did Toppich do? The grades on these essays were across the board higher than usual. Essay 1 was really well constructed. This was generated by a student, I believe. So essay 1 was Lakes. That is a fully student written. Essay 2 is probably the most uncertain of all 9. I tend to think it probably was student generated. Got you. Essay 3, I believe, was student generated. Okay, saya stop dulu video ni. Video ni agak panjang. Nanti kita boleh akan bagi link full lah selepas habis. One of the many concerns about artificial intelligence. Okay, so how do you feel bila tengok video tadi kan? So saya nak minta survey sikit pada semua yang hadir pada hari ini. Boleh scan QR code ni dan boleh masukkan passcode ni. Saya rasa ada dekat chat, tak ada tak Dekat dalam chat sekejap. Chat ada tak ada? Belum lagi, tak ada lagi. Boleh tak Razif? Nama. Sekejap, saya cuba sekejap. Saya slide tu Dalam ada. Sekejap, saya sharekan sekejap. alright. Okay, okay, Syahira dah share kan. Okay, thanks Syahira. Passcode-nya NODH2D. Okey, ada dah. Okay. Okay. Semua dapat Okay, kejap lagi kita tengok dia punya result on this poll. Okay. Okay, next is tadi ChatGPT kan? So kita tengok satu post di LinkedIn berkenaan dengan AI. Saya rasa after this kita akan dengar what is AI and then metaverse, kalau pernah dengar metaverse dan juga blockchain. So soalan poll ni ditanya, which technology of the future do you think will most impact your career? Daripada survey yang dibuat oleh Manpower Group, satu organisasi, saya rasa NGO yang ni, on teknologi, 74% bagi tahu memang AI teknologi ni bahaya akan impact your career berbanding dengan metaverse dan blockchain. Tapi pada pendapat saya benda ni mungkin kalau kita tengok daripada video tadi kan, daripada student pun dah nampak macam dah boleh cheating, nampak macam tu lah. Tapi kita akan dapat pendedahan yang lebih daripada Encik Razif selepas ni, apa itu AI dan application-application seperti ChatGPT yang sebenarnya boleh membantu kita dalam improvekan kita punya
syllabus, kita punya assessment menggunakan AI. Okey, saya jemput Cik Razif untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan AI di bawah tajuk Redefining Education, Embracing Artificial Intelligence for Enhanced Learning. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dr. Azliza kerana memberi peluang untuk saya explain lah bagaimana artificial intelligence ni boleh menolong kita untuk enhancekan lagi kita punya learning experience, dan mungkin dia juga adalah salah satu daripada teknologi yang ataupun kita panggil disruptive teknologi yang boleh redefine semula education landscape, bukan sahaja di negara kita tapi di seluruh dunia. Okay, so mula-mula sekali kita nak tengok dulu apa itu yang dimaksudkan sebagai artificial intelligence. So ini adalah salah satu daripada definition artificial intelligence, yang mana artificial intelligence is simply a computer system. Dia adalah computer system. Computer system ni ada banyak. Okay, there's a lot of computer system. Of course we are kita dah didedahkan dengan macam-macam computer system. Tapi computer system yang mana yang kita identify sebagai artificial intelligence? So usually a computer system yang boleh perform tasks that would typically require human intelligence. Mana-mana kerja ataupun perbuatan yang memerlukan intelligence, okay, dan perbuatan itu generate oleh computer system, so kita boleh kategorikan dia sebagai artificial intelligence. Alright, okay. So tetapi kan pada hari ini ramai orang claim, ada ramai orang kalau kita tengok dekat social media kan, dekat media-media macam movie kan, ramai orang claim yang dia tahu pasal AI. Okay, tapi kebanyakan daripada mereka ada misconception of AI. Even kalau student kami pun yang baru-baru masuk kan, yang belajar AI, dia ada some sort of perception lah yang AI ni sebenarnya adalah robot. Kalau robot je AI je robot. Kan? So artificial intelligence is usually associated with robots. Kenapa jadi macam ini? Sebab di dalam fictional media, dalam depiction, dalam movie, dalam TV, even di dalam berita pun kan, kalau you all search gambar artificial intelligence dalam Google pun dia bagi gambar robot. So and usually in the mainstream media, artificial intelligence is always associated with evil entity yang tidak boleh dikontrol, tak boleh dikawal kan. So masyarakat kita ada sentimen yang negatif lah tentang AI ni. So kita akan ada rasa macam takut nak guna AI. AI ni bahaya, AI ni boleh merosakkan minda. Mungkin AI ni kalau dia boleh capai satu tahap yang dia sentient kan, maknanya dia macam satu entiti yang hidup lah, dia boleh berfikir sendiri, dia ada emotion, so dia akan jadi sesuatu yang boleh mengganggu gugat manusia. Tapi sebenarnya sebelum kita gambarkan AI ni daripada perspektif yang negatif, kita kena faham dulu apa itu AI dan macam mana AI boleh membantu kita dalam kehidupan seharian kita, ataupun membantu kita untuk enhance lagi kerja kita jadi lagi cepat, lagi mudah kerja yang kita nak buat, dan mungkin decision ataupun keputusan yang kita buat berkait dengan bidang yang kita lakukan, dia akan menjadi lebih tepat dan efisien. Alright, okay, boleh tak pergi ke next slide? Okay. Walaupun saya cakap tadi tu kan,
tidak semua robot adalah kalau AI je robot je AI kan. Tapi most robot memang pakai AI. So nanti habis je kita perbincangan pada hari ini, kalau ada daripada dalam audience ni yang berminat untuk tahu apa-apa yang berkenaan dengan robot yang ada dengan AI ni, salah satunya adalah ni lah, Sophia the Talking Robot, which is a famous AI robot. Tapi kalau nak tahu, Sophia ni dia adalah weak AI. Sophia ni pun sebenarnya dia menggambarkan dia juga yang menyebabkan misconception of AI ni. Orang ingat AI ni sebenarnya dia ada emosi, dia boleh dia boleh jadi jahat kan. Sebab statement yang Sophia buat tu kadang-kadang controversial, tapi sebenarnya Sophia ni dia adalah pre-program conversation. So pre-program conversation ni dia bukannya true AI lah. Okay. And then a more sophisticated robot, contohnya yang di-develop oleh Boston Dynamics. Boston Dynamics ni sebenarnya dia dapat funding, military funding, okay, daripada Amerika. So they did a very sophisticated robot lah, yang video yang robot yang macam manusia tu is a humanoid robot, yang mana dia boleh buat kerja-kerja. The aim was that robot ni dia boleh buat kerja yang berat lah kan. Dia boleh angkat barang, dia boleh pergi dekat tempat-tempat yang bahaya yang manusia tak boleh nak pergi. Okay, tu aim dia. Dan dia ada banyak variasi robot daripada Boston Dynamics ni. Dia ada robot yang berbentuk macam anjing. Okay, yang itu dia dah komersialkan. Digunakan untuk tolong household punya work lah. Orang tua kan nak buka pintu, nak ambil barang. So yang itu dia dah komersialkan. Okay, tapi kita nak tengok pada hari ni macam mana AI boleh membantu kita di dalam bidang education. Okay. So kalau for your information, alright, kita boleh develop kita punya AI system sendiri. Okay. Sebab macam yang awal-awal tadi, definisi yang saya bagi tu is a general definition of AI, yang mana ianya adalah sistem yang boleh buat sama macam manusia buat. Contohnya macam recognize people kan. Kalau kita tengok kawan kita dari jauh je, kita boleh tahu ini contohnya Dr. Azliza. Sebab saya dah kenal Dr. Azliza kan. Kalau Dr. Azliza dari jauh, saya dah nampak dia, saya dah tahu dah, ini Dr. Azliza. So that is probably apa yang AI boleh juga buat. Okay, kalau ada doktor dalam sesi kali ni, doktor selalunya kalau kita sakit, kita pergi jumpa doktor kan. So apa yang doktor buat adalah kita bagi simptom-simptom sakit kita, doktor akan diagnose kan daripada simptom. So kalau doktor boleh buat, AI pun mungkin boleh buat. Right? So apa kebaikannya? Adakah AI ni nanti later akan replace kerja doktor? Doktor habis dah, tak ada kerja dah. sebab AI dah jadi doktor kan. Tapi tak. Sebenarnya AI ni dia akan menjadi assistant kepada doktor. Supaya doktor boleh buat keputusan yang lebih baik. Diagnosis tu dia ada pilihan yang lebih luas kan, sebab doktor pun dia ada spesifik bidang yang dia specialist lah kan. Kalau kita pergi, contohnya kalau ada sakit yang lebih spesifik kan, kita jumpa specialist. So specialist tu yang limited tu kan. So usually kalau kita ada limited resources of human atau professionals kan dalam bidang tertentu, dan kita tak cukup, memang in any circumstances pun we are lacking people in a certain area. So probably mungkin ada doktor yang lain yang boleh gunakan sistem AI to assist them so that they can be at the level of the specialist, contohnya. Okay, so kita boleh buat sistem tu, kita boleh develop AI system sendiri. Tapi kita akan bincangkan kemudian lah macam mana untuk develop AI sistem kita sendiri. So sebelum kita boleh pergi kepada topik nak
generate ataupun nak create kita punya AI sendiri, kita kena tahu juga apakah limitation AI ni. AI ni dia bukannya boleh buat semua kan. Kalau kita tengok dekat dalam berita, kita tengok daripada perbincangan yang general, kebanyakannya dia promote AI ni dalam bentuk yang terlalu positif pula. Yang tadi tu media dia negatif kan. Kalau dah positif dia cerita macam-macam lah kan. AI ni boleh buat itu, boleh buat ini. Okay, tapi kita kena juga pastikan yang AI ni kita tahu what are the limitation of AI, so that later when we choose to apply AI in our field of study ataupun apply in our daily task kan, kita akan ada satu apa yang kita panggil sebagai expectation. Kan kita dah tahu dah, this is our expectation on how AI can do, so that later kita tak rasa macam terkilan lah. Kita ingatkan AI ni boleh buat benda yang kita nak, tapi bila kita cuba akhirnya tak berjaya contohnya. So nanti kita akan rasa macam apa tu, fail kan. Kita akan leave the project yang kita sedang cuba untuk hasilkan lah. Sebab initially we don't really understand what AI can do and what AI cannot do. Alright. So sebelum kita pergi ke perbincangan yang seterusnya, saya rasa ramai dah realise lah yang sebenarnya kita dah ada dah AI dalam hidup kita. Okay. Contoh yang paling mudah adalah your smartphone. And I believe everybody today has smartphone. Kan? Dah ada ke orang yang pakai yang Nokia lama tu? yang phone lama tu kan, yang tak ada tak ada operating system yang baru. So selalunya semua smartphone ada kamera, okay? And smartphone has AI in it. Okay, usually ada face recognition, dan face recognition ni kita boleh gunakan untuk emotion detection dan eyeball tracking, dan kita boleh gunakan sebenarnya di dalam bidang education. Contohnya macam facial. Kalau AI, of course kami akan ajarlah pelajar kami macam mana how the process of creating a facial recognition system. Tetapi dia punya application dia adalah lebih luas. Kita nak gunakan facial recognition ni untuk apa? Untuk kedatangan pelajar dalam kelas contohnya kan? Ataupun kita nak buat something yang nak authenticate documents. Okay? Contohnya saya nak hantar dokumen kepada Dr. Azliza contohnya. Dr. Azliza je boleh buka dokumen tu. Instead of putting a password yang kita boleh lupa kan. Nanti kalau saya letak password, saya nak kena bagi password kat Dr. Azliza kan. So saya buat dokumen tu, Dr. Azliza sahaja yang boleh buka dengan facial recognition. So bila saya hantar, Dr. Azliza scan gambar dia, dia boleh buka dokumen tu, tak payah nak pakai password. Okay, itu contoh. Contoh yang lain macam next slide adalah Siri contohnya kan. Siapa ada iPhone, you all ada voice assistant. Voice assistant ni sangat banyak, dah ada di pasaran. Okay, contohnya macam Siri you all dah biasa dengar. Selain daripada Siri kita ada Alexa voice assistant dan juga Google Translate. So yang ini dah normal lah, orang dah tak heran dah. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan some of the voice assistant ni. Contohnya macam kita ada Pi Audio. Ada Pi Audio. Pi Audio ni adalah Python program, okay, yang mana dia dah sediakan dah words translation. Maknanya kalau kita sebut kita punya audio kan, contohnya Siri please turn on the light contohnya kan, dia boleh faham lah kita punya conversation tu dan ubahkan kepada teks, dan teks tu dia boleh jadi kepada arahan yang seterusnya lah. Dan kita actually boleh apply with a lot of things, especially in education. But of course we also need to know the limitation lah. Sekarang ni
dia punya pronunciation of the captured words tu adalah dalam bahasa Inggeris. Dan even kami pun masih lagi develop kita nak capture voice tu dalam bahasa Melayu. Maknanya kita boleh cakap voice assistant ni dalam bahasa Melayu. And it's doable. Yang tu memang boleh buat. Okay. So next. Self-driving car. Siapa angkat tangan? Siapa pun tu kan boleh icon tu you boleh klik. Okay, so saya rasa everybody have already heard of self-driving car. Zaman dulu self-driving car ni dia adalah fiction, kan? Cerita-cerita fiction sci-fi movie sahaja yang ada self-driving car. Tapi self-driving car ni kalau dekat US dia dah berada di pasaran, I think is more than 3 years ago kan. Orang dah start pakai dah. Even kami pun dekat UiTM ada research group on self-driving car, UiTM AV1. Yang ini kalau siapa nak siapa nak baca lebih lanjut tentang AV1 ni, self-driving car UiTM punya, kita perlu rasa bangga. Pelajar UiTM, pensyarah UiTM yang that is working on autonomous driving car. Maknanya kereta ni dia boleh drive sendirilah tanpa pemandu. Okay, so kalau ada sesiapa yang berminat nak tengok perkembangan UiTM AV, boleh tengok dekat YouTube link yang saya bagi tu, dan dia punya QR tu boleh scan lah. Okay. However, of course kita tak boleh elak daripada kemalangan. Okay. So ada orang dia teknofobia, yang dia takut nak gunakan teknologi dengan berita yang highlights yang mana self-driving car ni boleh crash into an accident. Okay. However, adakah kita perlu untuk takut menggunakan AI dengan berita-berita yang disiarkan ni, kan? Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok daripada segi statistik, okay, dari segi statistik mungkin kemalangan yang disebabkan oleh self-driving car ni yang dipandu oleh AI mungkin lebih rendah daripada kemalangan yang dipandu oleh kita sebagai manusia, kan. There's a higher chance of we making a mistake and creating an accident. Kan, contohnya manusia boleh penat, kan. Kita buat kerja seharian contohnya, balik kerja dah penat, ngantuk contohnya, kan. What are the chances? So we have a higher chances of involving in an accident, kan. Semalam tak tidur contohnya, kan, pagi-pagi lagi dah nak kena keluar bekerja, mengantuk bawa kereta. Tapi kalau self-driving car ni dia tak adalah, there's no fatigue. Dan AI ni sentiasa di-improve. Kita improve untuk mengelakkan keadaan yang mana dia boleh jadi accident. Okay. And of course the system can fail. Okay, but the chances for the system to fail is very low. Okay. Alright. So next slide. Okay. There's a lot of several AI application that we can use to enhance teaching and learning. Dan yang pertama yang saya nak introduce ni adalah kebanyakan AI chatbot yang saya rasa semua audience dalam ni pernah guna dah, kan. ChatGPT being the most famous one, so it's being the topic of the year lah, I would say, kan. Daripada awal tahun dari tu saya kalau kita buka social media, even dekat radio station, dekat TV, people are talking about ChatGPT. And should we macam kita tengok video awal tadi tu, kan, betul tak? Yang awal-awal yang Dr. Azliza buka tadi, adakah perlu kita bendung ataupun kita ban terus, kan? Pelajar tak boleh guna ChatGPT. Okay. Ataupun kita bagi mereka, kita open up, right? We open up and let them use ChatGPT to produce a quality
quality end product. Tak kisahlah, it can be an article, it can be some sort of other forms of media yang dihasilkan oleh pelajar dengan menggunakan ChatGPT. Tapi kita kena ajarlah mereka macam mana nak gunakan ChatGPT dengan cara yang betul. Bukan saja kita biarkan mereka kan dia pelajar open up ChatGPT and generate text from there and just use the text as it is. So macam saya cakap awal-awal tadi, again I will revisit the main idea of what we're discussing today is that kita nak tahu limitation dia. Kita nak tahu limitation AI ni dekat mana. Kan? So ChatGPT pun dia ada limitation dia sendiri. Iaitu ChatGPT, if I'm not mistaken, data dia hanya terhad kepada tahun 2021. So selepas tahun 2021 dia tak boleh nak generate responses. Okay. Dan dia ada some other responses yang dia tak boleh nak siarkan lah. Kalau dia rasa responses tu adalah something yang offensive, something yang is restricted by the community guideline, dia tak akan keluarkan. So ada the chatbot itself, even yang saya listkan kat bawah ni kan, semuanya is limited by the policy of the organisation governing the AI chatbot. Maknanya kita kena keep in mind juga chatbot ini dikawal oleh this organisation. So the information can also be manipulated by those organisation. So kita kena hati-hati. Okay, that is one thing lah. So when student are aware of this, dia tak boleh nak simply abuse the chatbot to produce their work. They have to be smart to use ChatGPT contohnya untuk they have to validate the output of the generated text from this chatbot. Contohnya kan, macam kalau saya nak bila saya belajar sendiri contohnya, when I learn about the topic kan, at my own time kan, dalam kelas kita ada lecturer kan, betul tak, yang explain kat kita. Tapi adakah student ni ada accessibility untuk dia untuk berkomunikasi dengan pensyarah pada setiap masa? Of course tidak kan. Kita tak boleh nak layan student pukul 3-4 pagi kan. Takkan kita nak layan student message, sir boleh tak tolong tunjukkan apa masalah dia tak faham contohnya. So actually the student can actually ask about a topic to ChatGPT. Dia macam dia belajar dengan pensyarah. Dia is a conversational punya topik. Kalau macam kita gunakan Google search kan, we search about the topic and then we have to sift through the link that is given by Google and then we have to read kan, and then we have to find the specific information about the things that we want to learn. Okay, tapi chatbot ni change that because dia lebih spesifik. Contohnya macam saya nak tahu pasal neural network contohnya, or probably I have already heard a lecture from my professor ke di dalam a class session, okay, and then I want to revisit the topic kan. Profesor Ahmad contohnya dia bagi tahu machine learning learns from data kan. How does machine learning learn? So dia spesifik lah. So nanti specific to machine learning tu pun dia ada banyak model. Salah satu model yang famous adalah backpropagation ataupun convolution neural network contohnya. So student tu boleh get terus kepada topik of the convolution neural network and how it works. So dia lebih spesifik dan student pun boleh relate dengan apa yang dia dah belajar dalam kelas dengan apa yang ChatGPT explain. So dia ada some sort of interactivity lah. Macam kalau kita dalam kelas lecture mungkin tak semua kita boleh interact dengan student, tapi at that particular student yang that have their own learning time, they have that interactivity, tapi bukan dengan pensyarah tapi dengan the AI chatbot. Okay, so boleh tak next? So AI ni bukan sahaja chatbot, dia boleh juga kita apply kepada
bidang yang lain kan. Saya dah bagi tadi contoh bidang dalam bidang medical, right? Yang ni kita ada bidang education tadi, and people that is in the dalam bidang seni contohnya kan. So I think I've seen some of my friends kan yang artis ni, they are banning the AI. Should you ban AI? So that is the question that you have to answer yourself lah. Tanya balik kat diri masing-masing. Adakah saya perlu ban AI yang boleh generate image? Dah ada banyak. Ada Midjourney, ada Stable Diffusion, image AI generator kan dan sebagainya yang kita dah listkan kat sini. Kesemua image generator ni dia boleh create image ataupun illustration based on prompt. Contohnya macam kalau saya nak generate produk kan, saya nak create saya punya produk cereal contohnya kan. Cereal tu yang kita makan pagi-pagi tu. Saya nak dia punya box. Saya nak generate dia punya illustration of the cereal box and the packaging contohnya. So I can do this with a simple prompt and I would tell AI to put the logo with the wording that I want. Okay. And AI can do this. AI boleh buat dan kerja illustrator yang mungkin makan masa lama boleh dipendekkan dengan beberapa minit sahaja. Okay. So adakah kita perlu ban kan proses ni AI image generator ni? Because sometimes the image generator ni dia prefer kepada existing existing art ataupun existing images that has been created. They learn from there and create something that is similar, but it's unique to the prompt that the user give to the AI lah. Maknanya kita bagi tahu AI tu akan create something else yang similar yang macam orang buat yang artis spend a lot of time to do, tapi AI generate dalam masa yang singkat kan. So adakah artis-artis ni perlu ban image generator ni? Kalau you all tanya saya, pendapat saya you should embrace it. Okay, kita perlu fikir positif lah. Dia macam calculator lah contohnya kan. Zaman calculator is a technology kan. Zaman dulu masa awal-awal calculator diintroduce kepada civilization kan. Orang takut nak guna. Adakah nanti orang menjadi semakin tak pandai kan? Semua nak bergantung kepada calculator contohnya kan. Sebenarnya kita kena fikir at what time can we introduce a calculator to a student. Masa awal-awal nak belajar kan mengira, kita tak bagi calculator lagi. Kita ajar dia kira sendiri pakai jari, and eventually at a certain point we introduce a calculator because the problem at hand is more complex. So pelajar tu dia belajar computation yang ada yang minta demo. Okay, ada. Kami ada contoh nanti demo sekejap lagi, ada satu video. Dan kat TikTok yang kami share tadi tu, saya akan from time to time saya akan share beberapa hands-on AI application yang mana dia tak perlukan development. You tak perlu develop the AI in order to use. You can just go and use the available AI punya application and probably generate something out of it. Nanti sekejap lagi kita tunjuk, okay? Tadi saya pun dah terpotong, tak ingat saya cakap pasal apa tadi. Dr. Azliza, dekat mana? Image Dekat image. generator. Kan? Image. Kan? Image generator tadi tu kan. So we should embrace it lah. Kalau pada saya tu maknanya kalau you all adalah artis yang you are artist, you are an illustrator kan, we actually still need your skill. Contohnya macam generate orang tengah duduk dekat kafe contohnya kan. Jadi image sebab
you nak ambil gambar stock foto kena bayar mahal kan. So kita nak something yang copyright free. So kita suruh AI buat generate a person that is sitting in a coffee shop kan, reading newspaper contohnya. So dia generate lah kan gambar tu. Cantik gambarnya. Tapi we still need a skill to edit the photo sebab AI ni dia tak perfect. Nanti orang yang pegang surat gambar tu mungkin jari dia tak cukup contohnya, dia 4 je jari kan, tak cukup satu ataupun mata dia sengit sikit. So you still need some sort of skill to edit the photo to make it usable lah. Nak create a very enhance foto yang kita boleh guna untuk commercial value ke contohnya. So you still need that skill. So don't worry if you have skill, you are still relevant in the industry. Ini adalah contoh yang lain lah. AI application yang mana kita boleh gunakan untuk generate voice ataupun kita nak generate lagu contohnya kan. Dan sekarang ni kalau dalam bidang education pun dah boleh automate dah. Jangan rasa yang education ni kita tak boleh automate. Kita boleh automate, kita boleh create avatar kan. Contohnya saya ambil gambar saya kan? Tak payah video, saya tak payah record video. Ambil gambar saya, lepas tu saya boleh animate kan gambar saya tadi tu, mulut bergerak-gerak, dan saya create a text using ChatGPT, copy the text and then go and put into a voice synthesizer. Voice synthesizer ni saya boleh pilih lah. Nak suara saya boleh, nak suara artis kegemaran saya pun boleh kan. Nak tukar jadi suara perempuan boleh. Even avatar yang saya nak generate tu pun saya boleh generate in another persona. Saya boleh create another persona, another person, and I can give that person a name, and even because nowadays it's very easy for us to create a social media kan, kita boleh create a persona macam orang tu wujud. So itu pun adalah something yang kita boleh discuss lagi lah, discuss further. Mungkin pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Undang-Undang boleh create a policy kan, create a policy. You all pun boleh contribute juga, create a policy on AI. How we should use AI and what are the limitation. Apa yang kita boleh buat dengan AI, apa yang kita tak boleh buat, apa yang menyebabkan bila kita buat AI, kita guna AI ni dia melanggar undang-undang. Itu bidang undang-undang lah kan, bukan bidang kami. Dan kami sangat-sangat alu-alukan mungkin pensyarah-pensyarah yang dalam Fakulti Undang-Undang boleh contribute in this area. There's a lot of things that can be explored in AI lah sebenarnya. Okay, contoh kalau kita nak create something yang ada devices ke contohnya, mungkin pensyarah dalam bidang engineering kan boleh contribute with the devices kan, IoT devices, sensors ke contohnya that produce data. So kami yang AI, kami is the one that creates the model lah, the model to produce the decision making. Ni ada satu contoh kot lepas ni kan, Dr. Azliza ada tak contohnya? Okay. Dalam next slide. Next slide kita share video. Okay, sekejap. Ini contoh dia lah. Jarvis, open the mask. Hey guys, hari ni aku nak share pasal macam mana kita nak compose lagu gunakan AI. So aku dah try dah. Jom kita tengok macam mana kita nak compose lagu guna AI. Okey, caranya senang je. Memula aku pergi dekat ChatGPT dan aku cuba suruh ChatGPT untuk type lirik berkenaan dengan macam mana AI boleh empower education. Okay, so aku tulis ni dalam English lah. Sebab nanti dalam voice synthesizer kita nak gunakan bahasa Inggeris. Okey, dekat sini kita boleh tengok dengan mudahnya ChatGPT boleh hasilkan lirik dalam bahasa Inggeris, dan kemudian kita pergi dekat satu website yang dinamakan sebagai uberduck.ai. Nak gunakan aplikasi ni senang je. Memula kita pilih beat yang kita nak dan kemudian kita terus masukkan lirik yang ChatGPT dah generate tadi. Nak masukkan lirik tu mudah je. Kita klik dekat use custom lirik.
Kemudian kita masukkan song title dan kita pastekan lirik yang dihasilkan di dalam ChatGPT tadi. Bila kita dah puas hati, kita just klik continue dan kita pilih rapper yang mana, suara rapper yang mana yang kita suka. Okay, so aku pilih yang atas sekali dan terus generate song ataupun rap. Dan inilah hasilnya. In a world filled with knowledge boundlessly, out emerges a beacon of possibility. Without news and data, it paves the way, empowering, educating a brighter future today. Untuk lebih banyak konten berkenaan penggunaan Artificial Intelligence, follow kami di RIGIS UiTM. So dalam video yang tadi, sebab saya upload kat TikTok ni. Open the mask. Sorry. Tak apa. Sebab saya upload kat TikTok. TikTok ni dia ada denoiser. So dekat bunyi background lagu tu dia macam dia identify as noise. So lagu tu dia tak berapa jelas sangat lah dalam video tu sebab AI yang denoising dalam TikTok dia buang bunyi tu. Tapi sebenarnya kita boleh try to generate kita. So if let's say we as an educator kita nak create content kan, mungkin dekat YouTube ke contohnya, kita nak create a copyright free content. So mungkin kita boleh make it interesting, so whatever that we teach in class can be transformed into songs contohnya. So tu salah satu cara lah. Ataupun mungkin kalau you all creative, tak payahlah pakai ChatGPT. The lyrics itself you can write it on your own. Okay, tapi sebab saya nak cepat kan, tadi saya gunakan dua tadi tu, AI punya application which is ChatGPT and uberduck.ai. Okay, itu salah satu saja contoh. Ada lagi contoh yang lain saya dah uploadkan. Salah satu lagi contoh untuk illustration creation, nak create image kita guna Dream pun semua yang tadi tu saya pakai phone je. Maknanya you don't need a laptop. Okay, you don't need a very sophisticated machine in order to produce the content. Tak payah, you just need your smartphone. Okay, go to the correct website application, and then it's just a few minutes you dah boleh produce a good content. Okay, macam statement yang ini. Okay, so I always told my student that AI is like a gift of fire, kan, or it's like a double-edged sword. You can do it for good, kan, or if you abuse it, it can cause bad thing. Dia macam pisau lah kan, macam api, macam pisau. Kita boleh gunakan api untuk bakar rumah contohnya, dia jadi bad things lah. Habis rumah terbakar kan, hutan terbakar sebabkan api. Okay, tapi kalau kita gunakan dengan cara yang betul kan, dia boleh jadi way to untuk masak kan, ataupun dia boleh, kita kalau dalam engine kan, combustion tu kan, combustion engine, dalam tu api tu kan ada meletup kan, barulah kereta kita boleh bergerak. So and then macam pisau contohnya, pisau tu kalau kita terpotong tangan, darah tangan kita. But if you use it in a correct way, pisau tu boleh jadi alat yang boleh membantu kita untuk potong masakan contohnya, ataupun selain daripada itu pun boleh potong kertas kan, dan sebagainya. You can create art, right? Sama macam pensel pun is like a gift of fire. Okay, you can write good things and you can write bad things. Okay, so it's about different perspective on how to use it. Of course, when we deal with technology, if we abuse it, it can definitely cause bad things. Okay, so next slide. Okay, so the question is that how do AI redefine the education landscape? So kita kena tanya balik dekat diri kita, sama ada kita suka ataupun tidak, whether we like it or not, AI is already here, and if we refuse to use it, kita akan jadi ketinggalan lah kan. Kita tak nak guna AI,
AI ni tak original contohnya kan. So kita akan ketinggalan because other people will jump into the the hype train kan. Orang akan take the opportunity to embrace a new skill. Dia dapatkan acquire new skill ataupun kita tak nak pakai dan kita akan jadi ketinggalan dan kita akan dilupakan, left behind and be forgotten, right? Boleh tak next slide? Okay, adakah kita perlu takut? Adakah kita perlu takut AI ni akan menyebabkan ramai orang dibuang kerja? Yes. Jawapannya memang ada je kerja-kerja yang dikurangkan. Dia takkan, orang takkan hilang kan, dia takkan remove everybody kan. Contoh yang paling mudah tu dekat toll station ni, kita tengok toll kan. Walaupun dia dah pakai smart tag tu kan, yang apa tu, tak singgu lah kan. Tapi there's circumstances yang mana the system fail kan. So eventually you need a person to assist. Dia tak boleh. Masih tak ada lagi AI yang boleh assist when the system fail. Okay? So they still need person. Cumanya kerja tu dah dikurangkan. Adakah pengurangan pekerja dekat toll station tu sesuatu yang tak bagus? Mungkin dia in another perspective kita boleh tengok yang dia boleh kurangkan kecurian kan. Kalau orang yang kerja, memanglah bagus kita bagi peluang pekerjaan ke orang yang duduk dekat toll station tu. Tapi they are also open to ada danger kan. Malam-malam mungkin boleh kena rompak ke contohnya kan. So we can avoid that. And those people can be introduced with new job that require new skill. That will be available kan. Yang lebih enhance lah. Of course enhanced job, the pay will be higher. Okay. And again, human touch is still valuable. So please take advantage of the hard and skill that AI cannot easily replicate. Kan, dia contoh, boleh tak tunjuk gambar yang seterusnya. Yang ni ada orang share, kan, ada orang share yang mana tak semua kerja ni kita boleh replace dengan AI. Contoh-contohnya adalah something yang memerlukan human touch. Nak bina bangunan contohnya. So tak ada lagi mesin yang AI yang boleh bina bangunan. So kita masih lagi perlukan human workers and human workers that is with skills. Skills are ada headline ni headline sebenarnya. So your skill are irreplaceable. Tak boleh. Kalau kita ada skill, kita masih lagi valuable. So you all jangan depress. tengok AI boleh buat macam-macam kan. Kita rasa macam kerja kita akan hilang kerja. Especially macam kalau tak silap saya, AI boleh generate macam animation kan. Dulu animator spend a lot of time to draw frames of drawing to create animation. Sekarang ni dah tak payah dah. Sekarang ni AI can do that. Kan? You just, tapi perlukan lagi animator kan. You kena lukis lagi karakter tu. Cumanya frame antara dua pergerakan tu di-generate oleh AI. Still, of course, there will be some error and you have to go through and look at the error and fix them. Masih memerlukan animator. Cumanya animator ni dah tak perlu kerja banyak lah. Kerjanya jadi kurang. Sebab saya, if I'm not mistaken, tak tahulah kalau dia just clickbait ke. Tapi setahu saya animator ni dia spend a lot of time. Kan kena kerja malam, kena kerja hujung minggu nak siapkan animation kan. So instead of they are working hard to to produce a good quality animation, so the animation time can be reduced, okay, so that they can have a good work-life balance. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita nak work-life balance tu. Kita bukan nak buang pekerja kan. Kita nak mudahkan. The work is still being done by people, but it will be a lot easier. Okay, so dia
mempertingkatkan lagi kualiti hidup kita. And we can also implement this in the education landscape. Okay. Dah habis dah ke? Apa lagi? Ni kalau nak check sama ada you tengok apakah possibility untuk kerja-kerja kita diambil alih oleh AI. You all can go to this website willrobottakemyjob.com. Okay. Dan kebanyakan pekerjaan yang melibatkan automation, maknanya kerja-kerja yang repeated works yang boleh di-automate, selalunya dia punya risk of AI taking over is quite high. Contohnya dalam bidang retailer, contohnya kan kita tengok dekat retailer yang dekat counter tu orang dia jadi sikit dah. Kita boleh check out sendiri barang kan. So that is some of the job that will be eliminated ataupun berkurang. Dia bukannya hilang terus, masih ada lagi orangnya yang akan do job in that particular area, tetapi dia dah tak banyak, dia akan jadi sikit. Dia akan ada pengurangan dalam bidang yang you all boleh search lah dalam willrobottakemyjob.com ni. Okay, saya rasa tu je kan. Do we have another? Ya. Dah habis dah. Terima kasih Encik Razif. Okey, kepada warga sekiranya ada soalan boleh bertanya. Dalam masa yang sama saya nak share kita punya poll tadi tu kan. Sekejap kita nak tengok result. Saya pun tak tengok lagi. Okay, sekejap Ada apa-apa soalan nak tanya, nak bertanya? Boleh. Tapi Razif, boleh ke kita share video video yang Spiderman Malaysia tu? Boleh. Kalau Kak Azliza nak open, macam mana boleh. kita nak buka tu? Sekejap saya try share. Let me share. Dia orang pun nak tengok yang apa tu, image generator tu mesti ada yang tertunggu-tunggu. Tadi kita tengok lirik dan lagu kan. Mungkin kita boleh tunjuk. Sebentar. Alright. So saya try share kejap Let me share my Google Chrome. Okay, boleh nampak tak? Sekejap Belum lagi. Belum keluar lagi. Okey. So yang ini lagi satu. So yang ini TikTok RIGIS kami, RIGIS_UITM, ataupun type je RIGIS, dia akan keluar dekat TikTok. Okay. So kami akan produce lagi video. So ini salah satu lagi satu contoh untuk AI image generator dengan menggunakan application Dream by Wombo. Dan application Dream ni saya subscribe sebab saya nak features tambahan dia. Tapi ada juga application yang free, contohnya macam Midjourney. Tapi you all need the skill lah, the knowledge to use Midjourney. Yang Dream ni dia lebih mudah lah. So saya buka sekejap video dia. Ya bang. Tak dengar bunyi dia, Razif? Tak dengar ke? Sekejap sebab ni daripada phone ke? Bukan? Ni daripada apa? Browser kan? Browser, tak dengar Kalau saya bagi link dia dekat ni boleh? Boleh. Cuba bagi dekat chat. Bagi dekat chat Razif. Sorry. Okay. Kejap
Mana ni? Nak buka chat ni. Dekat ni. Razif stop sharing dulu. Okey. Okay. Okay, kita akan tadi ada yang minta TikTok. Mungkin boleh tengok dekat situ kan. Sekejap tengok. Boleh tak? Continue. Lambat sikit. Oh. Tak boleh Oh, dia lambat sikit. Okay. Apa? Pool tadi. Kita tengok. Show result. Dah boleh dah. Sekejap saya share. Ada yang minta slide tu. Itulah slide tu sekejap. Kejap lagi kita buka semula untuk yang bahagian chat GPT tu kan. Chatbot kan. Sekejap. Saya share TikTok ni. Tapi dengar tak bunyi tadi? Dengar tak? Bunyi. Yang sekarang tak share lagi. Okey, baru dah share. Okey, tak bunyi. Dia okey. Okey, dengar. Open the mask. Hai korang, kita jumpa lagi. Dah tengok tadi, video klip tadi awesome sangat kan? Spider-Man Across the Spider-Verse movie ada variation Spider-Man daripada India. Tapi kita tak ada lagi variation Spider-Man Melayu. So hari ni aku nak tunjukkan cara untuk kita design sendiri Spider-Man kita, Spider-Man Melayu. Jom kita buat. Okay, mula-mula kita pergi dekat Google dan kita search gambar orang Melayu pakai tanjak. Dan hari ni saya nak tunjukkan kita guna apps yang dinamakan sebagai Dream by Wombo. Okay, apps Dream ni dia free saja tapi saya subscribe kepada premium account dan kita boleh immediately tulis prompt lah. So prompt saya Spider-Man Malay version dan kemudian saya terus pilih art style yang VFX version 2 ni dan pilih image yang saya search dekat Google tadi. Kita boleh pilih adjust influence of gambar tadi tu sama ada weak, strong ataupun normal. Ini adalah variation yang dihasilkan. Ada satu Spider-Man kat sini, so saya pilih dan download. Dan saya boleh make variation of different Spider-Man supaya kita ada pilihan yang lebih banyak. Dan inilah beberapa variation yang dihasilkan oleh apps ni. Walaupun dia punya hasil dia tak berapa perfect, tapi dia boleh jadi satu inspirasi lah. Dan kita kena ada skill yang lain untuk kita edit image ni supaya dia jadi final product yang lebih bagus. Untuk lebih banyak konten berkenaan dengan artificial. Okay, itu lagi satu contoh lah. Nanti akan ada contoh yang lain yang saya akan upload up to time. Dalam kita punya TikTok Regis ni, dan kita ada juga AI application yang di-develop oleh pelajar sendiri yang lebih sophisticated. Pun kami akan featurekan lah pelajar. Itu aim saya lah buat account TikTok ni, yang mana kami pelajar bila dia dah siap dah sistem yang diorang buat, selalunya kita share saja kan. So sayang. So saya punya aim adalah later hasil-hasil yang pelajar buat yang bagus kita boleh featurekan di dalam akaun TikTok Regis ni nanti. Okay. Saya tak jumpa lah kat mana result dia. Okay, saya share later lah on the Slido tadi. Tengok ada banyak soalan saja. Tak jumpa dia punya tu. Mungkin ada silap setting. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada semua warga. Resultnya tidak dapat ditunjukkan.
ada sedikit masalah teknikal. Ada soalan, tadi ada yang minta slide yang bahagian apa tu kan? Share sekejap. Sekejap Slide ChatGPT. Okay, chatbot Share. Okay. Yang ini ke tadi? Siapa yang minta tadi? Boleh screenshot. Boleh screenshot. Saya cuba ni sekejap. Slideshow. Slideshow lebih clear kot. Okay. So kalau nak tahu Microsoft Bing pun dia sebenarnya Microsoft Bing tu dia gunakan engine ChatGPT kan, sebab dia nak compete with Google lah. So sekarang ni Google pun orang dah kurang guna dah sebab orang dah lebih kepada ChatGPT sebab dia punya response dia menjurus kepada topik yang apa yang kita nak buat lah. Even contohnya kami dalam computer science, ChatGPT boleh generate code. So kita boleh tanya pada ChatGPT. So mungkin orang yang tak mahir dalam bidang programming pun sebenarnya dia boleh automatekan programming sebenarnya. So, tapi of course you need some sort of basic knowledge lah on how to do programming, tetapi untuk macam something yang lebih advanced, ChatGPT boleh assist. Sebenarnya banyak kelebihan ChatGPT yang sebenarnya membantu kita dalam kita punya proses untuk mengajar kan. Pengajaran kita sangat banyak boleh membantu. Research pun sangat banyak yang boleh membantu. Betul. Kalau kita nak come out dengan topik research, kita boleh tanya dengan ChatGPT. Tapi kita tak boleh rely 100% lah. Kena ada knowledge. Kena ada validation. Validation by kita lah expert dalam satu bidang tu, sama ada betul ataupun tidak kan. Cuma idea kita boleh tanya dengan ChatGPT ataupun yang mana-mana lagi chatbot yang ada yang Razif tunjukkan ni kan, kita boleh try. Even kalau you all buka ChatGPT dalam mobile, dekat dia punya UI tu dia ada cakap dia punya ChatGPT sometimes generate respon yang salah. Yang kedua, dia ada limitation of information. So dia hanya boleh paparkan fakta yang kurang daripada tahun 2021. Fakta yang baru lebih tahun 2021 dia tak mampu nak hasilkan lah. So dia punya knowledge is limited by that sense lah. Dan sebenarnya programmer yang buat ChatGPT ni dia tengah ambil data kita ni, dia tengah proses supaya later dia akan dapat information yang baru lagi kan. Betul. And that data is generated by we. Kita ni kalau you all yang ada original content, you are the one that is generating those content, the context of what ChatGPT is talking about. Macam mana nak tanya Razif, macam mana nak detect guna GPT? Kalau sebelum ni kita UiTM sebelum ni sebelum kita pakai yang paling baru tu apa original. Sebelum original kita pakai apa? Turnitin dia ada AI punya detector. Maknanya kalau student submit dalam Turnitin masih boleh detect sama ada student tu guna ChatGPT ataupun tidak, provided that student tu tak masukkan kat dalam Quillbot ke contohnya lah, kan. Tapi from my own point of view, kita jangan risau kalau student gunakan ChatGPT untuk generate the text, sebab dekat situ dia belajar. Student memanglah kerja dia jadi lagi senang kan. Yes, dia job become easier kan. And probably student tu mungkin ada yang tak berapa nak well versed in good English. Mungkin grammar dia salah ke contohnya, they can avoid that kan. Kalau dia orang buat sendiri pun, kalau dia ada the context of the assignment is provided by the student. Student tu kena ada skills.
Yes, mungkin yang best practice ni kita boleh bincangkan kemudian dalam sesi yang lain. Sebab memang betul kita perlu aware, dan kita nak tak nak student memang akan guna je ChatGPT ni kan. Tapi macam mana kita nak create awareness supaya student tak gunakan ChatGPT tu as it is. Kan ada case yang mana student tu copy je daripada ChatGPT dengan prompt yang asal tu pun as an artificial intelligence I cannot give the best kan. Itu dengan statement tu pun dia copy, dia paste kat dalam assignment. So yang itu kita boleh detect lah. Dah jelas sangat dia copy daripada ChatGPT and we have to do something about it. Maknanya tak bolehlah sampai tahap ignorance kan. Student tu just submit the assignment just for the sake of submitting. Dia tak ada proses pembelajaran tu, tak ada. Tapi kalau dia bagi tu elok kan, maknanya kita ada some sort of report yang mana memerlukan banyak information daripada topik yang berlainan kan. It seems that bila from start of the report sampai habis dia seamless. Maknanya student tu buatlah. ChatGPT dia kalau nak buat something like that, dia in between tu dia akan ada prompt-prompt yang kita boleh identify. Dia akan bagi tahu here is the responses contohnya. Bila ada perkataan-perkataan macam itu, dia mungkin dihasilkan oleh ChatGPT. Tapi bila student omit that part, dia tahulah, maknanya dia bukannya buat saja-saja kan. Dia menggunakan ChatGPT tu secara berhemah. Kan dia ada baca, dia ada interaction dengan ChatGPT tu, dan dekat situ sebenarnya dia belajar. Mungkin dengan kita dia tak ada interaction kan, tapi dengan ChatGPT dia ada interaction dan dia belajar dekat situ. So that what's matter to me lah, in my point of view. So I may be wrong, so kita boleh discuss this further. Betul. Ada yang tanya juga Razif, macam mana best practice nak guna ChatGPT dalam aktiviti PNP nampak kita. juga. Lah. So yang itu pun mungkin kita perlukan expertise jugalah kan. Mungkin daripada pensyarah, daripada fakulti undang-undang ke kan. Dan tips ni kita boleh share juga. Mungkin next session kita boleh share macam mana. Kita kena tahu topik apa. Betul. Yang kita minta daripada mana-mana fakulti yang berminat untuk share topik dia, and then kita gunakan ChatGPT dan kita bantu. Macam mana kita nak gunakan ChatGPT untuk bantu dalam PNP kita. Mungkin next session. Betul. Session ni kita tak buatlah. Ini session yang pertama, introduction. Bagi tahu semua orang yang AI ni dia bukanlah satu yang menakutkan. Dia bukanlah nak menghilangkan semua manusia. Kan? Tapi sebenarnya dia sangat bagus untuk membantu kita untuk jadi lebih efisien kan. Betul. Kerja kita lebih baik sebenarnya, hasil kerja kita. Macam gambar-gambar tadi kan, bukan kita ambil je terus gambar tadi tu. Kita kena, kalau orang yang bahagian design perlu edit, akan menghasilkan kualiti yang lebih baik. We provide the creative content, but AI dia just macam assist saja untuk kita hasilkan something that is of more quality lah. Betul. Okay, saya rasa itu sahaja untuk setakat hari ini. Terima kasih kepada Encik Razif, dan insyaAllah kita akan ada session-session yang seterusnya untuk kita kupas lebih banyak skill-skill. Kita boleh tunjuk juga skill-skill yang ada dalam AI, dan student kami sendiri pun sebenarnya ada banyak application yang dia buat sendiri. Tadi kita tengok yang dah ada yang commercial kan. Student kami pun ada juga hasilkan beberapa application yang banyak membantu dalam macam-macam bidang yang ada. Okay. Terima kasih juga pada semua yang hadir. Terima kasih pada semua yang hadir. Sudi dengar. Harap-harap dapat membantu. Ya, kita harap dapat membantu sedikit sebanyak berkenaan dengan apa itu AI. Terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa dalam next session. Okay. Dah boleh balik ya? Ada attendance, boleh isi attendance kan? Form attendance tu. Okay, so saya keluar dulu
Okey. Terima kasih Razif. Terima kasih semua. Assalamualaikum.